Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fidas Matrang membawakan imbasan peristiwa sepanjang minggu lepas. Rangkuman minggu ini dimulakan dengan Sarawak bersedia mengeluarkan vaksin bagi penyakit berjangkit selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan dana sebanyak 200 juta ringgit untuk menubuhkan pusat penyelidikan berkenaan bagi menjalankan kajian dan penghasilan vaksin berkenaan. Malah menurutnya, pusat penyelidikan berkenaan akan bekerjasama dengan pusat-pusat penyelidikan lain di seluruh dunia dalam usaha menghasilkan vaksin bagi menangani penyakit berjangkit. Beliau berkata demikian semasa majlis apresiasi bersama Barisan Hadapan COVID-19 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching baru-baru ini. Dalam pada itu, beliau berkata pelan PCDS 2030 akan menggalakkan masyarakat berkembang maju berdasarkan penggunaan data dan inovasi. Imbasan seterusnya, Sarawak Delta Geopark SDGP berkeluasan 3,112 km persegi merupakan geopark kebangsaan ke-6 di Malaysia. Menurut Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, ini adalah satu nilai tinggi yang kerajaan usahakan untuk mengekalkan kelestarian alam sekitar. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan Majlis Pemasyuran Sarawak Delta Geopark di Dewan Budaya Kampung Budaya Sarawak baru-baru ini. Jelasnya lagi, sekiranya memenuhi kriteria Global Geopark, SDGP akan dijadikan sebagai tapak UNESCO. Beralih ke laporan rangkuman mengenai saranan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg yang menyeru penjawat awam Sarawak agar bijak dalam memimpin jabatan menjadi lebih pintar dan berjaya. Tegas beliau, penjawat awam berperanan sebagai enjin kepada jabatan yang memberi motivasi dan memberi nasihat kepada menteri apa yang perlu dilaksanakan. Beliau berkata demikian semasa sesi Town Hall yang amat berhormat Premier Sarawak bersama penjawat awam negeri Sarawak di Kuching baru-baru ini. Dalam hal ini, beliau mahu penjawat awam Sarawak mencontohi pengasas syarikat Apple, Steve Jobs, yang telah berjaya membangunkan syarikatnya hingga berjaya pada hari ini. Selanjutnya, rangkuman mengenai strategi Kerajaan Sarawak dalam memerangi dan mengawal penularan wabak rabies dengan menubuhkan pasukan penguat kuasa yang dikenali sebagai Immune Bat Enforcement Team (IBAT). Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, pasukan IBAT di bawah Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak UKPS akan melaksanakan inisiatif penyelesaian jangka panjang bagi mengawal wabak rabies di negeri ini. Beliau berkata demikian semasa majlis pelancaran pasukan IBAT di dataran perayaan Kuching baru-baru ini. Premier menambah pasukan IBAT juga dibekalkan dengan kenderaan beserta kelengkapan canggih untuk membolehkan mereka menjalankan tugas di lokasi penalaman yang terpencil. Beralih ke imbasan selanjutnya, penganjuran persidangan rabies in Borneo IRB 2022 menjadi platform untuk bertukar ilmu pengetahuan dan mencari strategi terkini untuk mencegah penularan wabak rabies di negeri ini. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Urundi Utom berkata, ia adalah bertepatan masanya dengan usaha kerajaan untuk mencegah atau menghapuskan wabak rabies di Sarawak. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan persidangan RIB 2022 yang telah disertai oleh lebih 250 peserta di Kuching baru-baru ini. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi menambah kerajaan akan memberi tumpuan kepada masyarakat di kawasan pendalaman Sarawak, khususnya sempadan negeri. Rangkuman seterusnya mengenai kejayaan kontijen Sarawak yang berjaya mengulangi pencapaian dilakar pada 2018 apabila menduduki tempat keempat dalam Tamasya Sukan Malaysia SUKMA 2022 yang melabuhkan tirainya baru-baru ini. Sekalipun berjaya mencapai sasaran kedudukan 4 teratas dari 15 negeri yang mengambil bahagian, namun jumlah kutipan pingat Sarawak kali menurun apabila merangkul 32 pingat emas, 43 perak dan 52 gangsa selepas bersaing selama 10 hari dalam 31 acara sukan. Jumlah itu jauh berbeza jika dibandingkan dengan kutipan 42 pingat emas, 36 pingat perak dan 60 gangsa pada edisi 2018 di Perak. Saya Fidas Matrang, teruskan kesetiaan bersama kami.